Saya tak nak gerakkan yang ini, takut nanti dia hilang lagi. Okey, boleh. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dulu dengan pembacaan Ummul Kitab, ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita sudah kita hari ini masih lagi diberikan kesempatan kita selalu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnianya, di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang mana tanpa rahmatnya, tanpa kurnianya, tanpa nikmatnya, kita mungkin tidak dapat berada di sini. Ya, dengan segala nikmatnya, nikmat kita dapat berjalan kaki, nikmat kita dapat tangan kita, nikmat kita dapat melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita bercakap, nikmat kita berbual dengan orang, semua itu semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selalu benda-benda yang macam gini kita ambil sambil lewa. Kita rasa yelah dah ada kan benda tu. Macam udara kan free kan, tak dibayar kan. Selalu benda-benda yang kita kena bayar mahal, itu yang kita paling-paling sayang kan. Yang benda-benda free ni, alah orang tak kisah sangat. Macam gitu. Biasalah manusia kan. Tapi kita kena akui, kita kena train ourselves. We have to always make sure yang kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab semua yang Allah kasih pada kita, semuanya percuma. Nikmat iman tu pun percuma. Nikmat kita ingat Allah tu pun percuma. Bila kita ingat Allah tu pun nikmat sebenarnya. Sebab ada orang, dia tak ingat Allah. Itu ujian untuk dia. Itu cubaan untuk dia. Tapi untuk kita dapat ingat Allah tu, itu adalah nikmat. Ya? Kalau nak dibandingkan, segala nikmat-nikmat Allah, apa jua nikmat-nikmat yang Allah kasihkan kepada kita, kalau nak dibandingkan, kalau boleh kita buat comparison lah di sini. Kalau ada timbangan, tahu timbangan? Neraca, bukan neraka tau. Neraka tu itu hell, itu apa, tempat yang tak nak kita pergilah. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua tidak masuk dalam neraka Jahannam. Maksudnya neraca tu pertimbangan. Neraca. Jadi kalau kita nak timbang, rahmat Allah dengan segala nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada bangsa manusia, kepada Bani Adam daripada zaman Nabi Adam AS, daripada zaman Nabi Adam AS sampai sekarang ni, segala nikmat-nikmatnya nak timbang dengan rahmat Allah lagilah berat daripada nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Tak tahu kalau kelas ni ataupun kelas hari lain saya ada sebutkan, antara kalau kita ada peratusan lah, ada 100% ataupun ada ratio antara 100 rahmat Allah, ada 100 rahmat Allah. Yang kita dapat di sini dalam dunia cuma satu saja. Out of 100, out of 100, cuma satu saja nikmat Allah yang Allah kasih. Ini semua ni pun yang kita dapat nikmat ni only one portion je. Lagi 99 mana? Mana perginya? Lagi 99 tu Allah akan kasih pada Yaumil Qiyamah. Nanti kat padang mahsyar. Kan ada orang mungkin tak terlindung dengan matahari. Kalau Allah nak kasih dia time tu, itu antara 99 portion of rahmat yang Allah nak kasih. Mungkin kita punya nama bukan dalam tergolong orang yang terselamat dalam di padang mahsyar. Mungkin matahari tu
terik untuk kita. Tapi mungkin juga nama kita akan tertarik oleh Allah untuk masuk syurga dahulu. Itu semua dalam 99 rahmat yang Allah simpan dulu. Sebab apa? Nanti dekat yaumil mahsyar nanti Allah kasihkan semua tu. Jadi yang sekarang ni nikmat kita dapat melihat, nikmat kita dapat berkumpul, nikmat kita dapat berjalan, nikmat yang kita dapat sekarang ni is only one portion. Imagine, satu porsi saja. Tapi lagi 99 porsi tu nanti kita akan dapat pada yaumil kiamah. Dalam syurga nanti kita pun dapat juga. Jadi bayangkan, rahmat Allah tu kalau nak timbang antara kenikmatan yang Allah kasih pada zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalau timbang, rahmat Allah lagilah berat daripada apa yang Allah kasih. Apa yang Allah kasih itu apa yang kita minta. Tapi apa yang kita tak minta tu, nanti Allah kasih pada yaumil kiamah. Imagine, orang kasih awak hadiah. Awak tak minta pun. Dengan awak minta orang kasih. Mana yang lagi awak happy? Tanpa kita minta, orang kasih means orang tu appreciate dengan kita, orang tu hargai kita, orang tu sayang kita. Kan? Macam itulah dengan Allah pun kita minta macam gitu. Semoga rahmat Allah melimpah pada kita. Bukan masa kita minta sekalipun, tapi masa kita memerlukan di yaumil kiamah nanti, insyaAllah. Okay? Itu cuma mukadimah, belum lagi masuk lagi. Itu mukadimah saja. Okay, insyaAllah kita akan masuk sambung kepada Qalbun Salim, penawar bagi hati. Bagi yang dapat dia punya buku tu, Alhamdulillah, saya mungkin nampak ibu ada bukunya lah kan. Tapi apa yang saya buat dalam slide ni, dia cuma comprise of summary saja. Okay, summary of the book. Okay, bukan saya syarahkan tau. Tak, bukan. Ini saya comprise apa yang dalam buku tu saya sampaikan, saya kongsikan kepada semua. Okay. Bulan lepas kita dah cakap tentang mata. Okay, kita akan sambung. Kita recap balik apa benda yang kita akan belajar pada hari ini, insyaAllah. Dalam ilmu tasawuf ataupun dalam Qalbun Salim, untuk kita bersihkan diri, benda-benda ni mesti kena ada. Tak boleh tak ada. Dalam kita nak membersihkan diri kita, hati kita, okay, physically ataupun emotionally ataupun spiritually, perlu ada ketiga-tiga stages ni. Okay, yang pertama, takhalli. Kita kena buang dulu, okay, benda-benda yang tak baik. Okay, if we know that we have sifat-sifat yang tak baik, takhalli, kita buang dulu, kita hapuskan dulu. Yang kedua, tahalli. Tahalli, kita hiasi. Dah buang, dah kosongkan, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Tajalli tu apa? Tajalli itu hanya milik Allah. Maksudnya Allah nak kasih kita, Allah kasih kita. Macam syekh-syekh atau mahabaib kan. Mereka dah lalui tahalli. Apa yang kita nampak pada mereka, kita nampak. Bila kita nampak mereka, kita lihat kita nampak sifat Rasulullah macam gitu. Kita lihat macam gini dia punya Islam. Kita ingat Allah kerana kita memandang muka dia. Itu tajalli, itu keistimewaan. Itu karamah yang ada pada dia. Kalau kita lihat kita punya muka kawan-kawan ni, kita ingat apa? Kita ingat Allah tak? Kita pandang muka kawan-kawan kita. Aku lihat kamu ni macam actress lah, bukan ingat Allah ni. Itu pun boleh lah. Itu pun macam kita nak happykan dia. Okay? Tapi kalau kita pandang muka-muka ulama, kita pandang muka para awliya, kita ingat Allah. Itu paling bagus. Bila kita pandang muka kawan kita, kalau kawan kita tu reminds kita of Allah, itu kawan yang baik. Tapi kalau kita pandang muka dia, bukan cakap macam syaitan lah, bukan. Maksudnya kalau kita pandang muka dia tapi kita tak nampak benda yang baik lah. Kita ingat benda yang tak baik pula. Itu maksudnya kawan tu perlu untuk kita sama-sama dakwah, sama-sama nasihat. Okay? Kalau kawan tu kita nampak muka dia baik, nampak sering berzikir ke apa, kita pun terasa nak ikut. Itu kawan yang baik. Kita kena saling ingati juga. Kalau kawan kita terbuat salah, kita kena ingatkan dia juga. Bukan cakap, kau ni, itulah, aku cakap dengan kau, jangan macam ini. Jangan macam itu. Okay? Sebab kita saling ingati. Kita kan, orang kata, perkumpulan kan. Jadi, apa yang kita nak ada kat sini, kat dunia, kita nak juga sama-sama masuk dalam syurga. Tak ada orang masuk syurga nak seorang-seorang. Tak ada.
Semua kat syurga, semua nak beramai-ramai. Ada tak kat sini nak syurga seorang-seorang je? Sedangkan Nabi Adam pun, Nabi Adam AS pun, dekat syurga seorang-seorang pun, Allah ciptakan Siti Hawa AS. Sebab apa? Sebab segala nikmat yang kita ada, takkan nak kongsi seorang je. Kan? Mesti kena kongsi beramai-ramai lah. Jadi apa yang kita ada kat sini, perkumpulan dekat sini, kita nak sama-sama juga dapat masuk syurga. Sama-sama masuk syurga, sama-sama dapat nikmat yang sama, insyaAllah. Okay, apa proses dia? Proses dia tadi, tahalli dengan tajalli. Okay, pembersihan secara 2 peringkat. Yang pertama secara zahir. Zahir kita, mata kita, telinga kita, lidah kita, perut kita dan segalanya perlu untuk kita hilangkan sifat-sifat yang tak baik. Okay, yang kedua sifat batiniah. Means lepas dah baik semua anggota badan, baru kita cakap pasal dalaman kita. Kadang-kadang orang kat luar, bukan sinilah, kat luar lah cakap hebat, Masya Allah. Hati kita kena bersih tau, tak boleh kotor. Macam itu, awak semua jangan riak semua. Tapi dia masih lagi matanya memandang perkara-perkara yang haram. Okay, dia masih lagi memandang wanita yang bukan ajnabi, yang bukan mahram dia. Dia masih lagi cakap benda yang tidak baik. Jadi sebelum hati kita dihiasi dengan perkara yang baik, kita kena buang dulu perkara-perkara yang tak baik dekat kita punya fizikal. Of course, kita bukan manusia yang perfect, kita bukan manusia yang sempurna. Tapi kita boleh cuba untuk hiasi fizikal kita dengan perkara yang baik. Kalau kita nampak orang tu macam gitu, kita jangan cakap pula, dia ni macam inilah, cakap je pandai tapi dia pun sama. Jangan macam itu. Okay, tak macam gitu. Okay, sebab tak baik. Tak boleh macam itu. Okay. The next, kalau saya ingat bulan lepas, we talk about mata. We talk about eyes. Okay, for today, hari ni kita akan cakap tentang kebaikan telinga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kebaikan telinga? Nampak Okay. Kebaikan telinga yang pertama, menjadi asbab untuk faham apa yang didengari. Kalau saya sekarang ni, kat sini saya diam je. Awak boleh dengar tak? Saya cakap, saya gini je lah. Lepas tu saya pukul 3. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kebetulan pula. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tak apa. Silakan duduk. InsyaAllah makin ramai. Alhamdulillah. Kalau saya, okeylah hari ni saya tausiah saya in silence. Saya punya ceramah in silence. Faham-faham sendirilah. Dapat tak manfaatnya? Tak dapat manfaat kan? Jadi kalau saya cakap ni, when I say A, you akan dengar A. When I say A, you akan dengar B, means lain lah. Means telinga kalian yang kena something lah. Maksudnya, kalau kita semua cakap benda yang sama, awak pun dengar benda yang sama, means kita punya communication tersampai. Jadi telinga ni sebab dia untuk dengar, untuk faham apa yang kita dengar. Okay, kalau kita jual beli, kalau kita beli barang, I want this one. Orang pun faham, orang pun kasih kita apa yang kita nak. Okay, yang kedua, dengar pembacaan Al-Quran ataupun hadis. Okay, dalam Al-Quran surah Al-A'raf mengatakan, barang siapa yang mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, maka perlulah dia ingat, perlulah dia diam ataupun perlulah dia untuk mendengar. Fastami'u. Okay, fastami'u tu means dengarkanlah. Sebab orang yang bila mana ayat-ayat Quran dibaca, dia diam, dia mendapat rahmah. Walaupun tak faham. Kita baca ayat Quran kan. Kalau orang kat sini, korek-korek ke baca, orang semua diam. Walaupun tak faham maksud dia apa, kita pun dah mendapat rahmah dia. Apalagi orang yang faham. Orang yang faham, mendapat rahmah, mendapat apa yang dibacakan tu. Dia fahamlah isi dia. Macam itu. Okay, jadi kalau kebaikan telinga, kita dapat mendengar Al-Quran, dapat mendengar hadis, dapat dengar YouTube benda-benda yang baik lah. Benda-benda tak baik, kita jangan kongsi lah. Jangan kongsi. Okay, yang ketiga, dapat mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dalam kitab Qalbun Salim ni, dia ada banyak lagi sebenarnya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat tu apa? Ada 7 macam. Tapi terlalu banyak sangat. Jadi saya singkatkan. Mendapat ilmu yang bermanfaat lah. Antara ilmu yang bermanfaat yang perlu, yang ada tu, apa yang ada pada ilmu yang bermanfaat ialah pertama,
Ilmu itu mengajarkan kamu tentang takut pada Allah. Kalau kita sampaikan ilmu, tapi benda tu tak buat kita takut pada Allah, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, antaranya yang saya ingat, ada 7. Antaranya, ilmu yang bermanfaat itu, dia membuat kita tidak cinta pada dunia. Tapi kejar pada akhirat. Tu ada 3 points I give you. Antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mana kita makin cinta pada Allah, makin kita cinta pada akhirat, tapi makin kita benci pada dunia. Maksud benci dunia ni bukan tinggalkan semua tau. Maksudnya tak payahlah, kita tak payah naik MRT, tak boleh naik MRT. Kan kena benci dunia. Bukan macam itu. Maksudnya benci dunia itu tidak meletakkan dunia dalam hati kita. Letak pada tangan saja. Letak pada zahirnya. We just put dunia on our palm, but not inside our heart. Because once is enter our heart, once masuk dalam hati kita, susah nak keluarkan. Bila cinta seseorang tu, Masya Allah, bila dah melekat dalam hati, susah nak keluar. That's why orang kalau kita kata cinta-cinta ni kan, suami tak kisahlah, maksudnya yang belum kahwin tu lah. Sebab tu kalau suka pun kena suka sekadar suka saja. Jangan sampai masuk dalam hati. Kalau dah kahwin tu tak kisahlah, nak masuk dalam hati pun boleh. Maksudnya kalau kita cintakan seseorang, cintakan benda, terlalu cintakan duit, example, sampai dalam hati, everything you do is all about money, kan? Nanti you tak akan rasa satisfied, because you akan cuma kejar duit. Simpan duit. Akhirnya nanti kita meninggal, na'udzubillah, duit tu pun bukan kita pakai, orang lain yang dapat, faraid, family yang dapat. Jadi kalau kita ada uang, example, kita kasih kepada orang, kita sedekah pada orang, kita belanja orang, kita dapat pahala kan? Duit boleh cari, duit semua boleh cari, insyaAllah. Tapi pahala, kita kena cari pahala juga melalui duit. Jadi benci dunia tu bukan maksudnya tinggalkan dunia, tidak. Ambil dunia manfaat saja. Ambil dunia untuk manfaat. Bila kita cakap cinta akhirat tu apa? Cinta akhirat tu kita betul-betul nak kejar akhirat. Everything that we do in this dunia, we want to reap the benefit dekat akhirat. Kalau kita orang yang kaya, mungkin di dalam dunia, everything kita buat is untuk dapat benefit dia dekat akhirat. Tapi kalau dia kaya, tapi dia bukan orang Islam, okay, ataupun dia tidak lakukan perkara yang baik, harta dia cuma just pakai untuk dunia saja, dekat dunia tak dapat, dekat akhirat pun tak dapat. Tu paling sedih lah. Paling sedih orang yang dapat nikmat dunia tapi tak dapat manfaat dia dekat akhirat. Nanti dekat sana, dekat pada mahsyar nanti, bila Allah panggil namanya, dalam hati dia rasa macam, aku banyak duit kat dunia, aku dah sedekah semua, kan? Example, dia dah kasi sedekah, dah kasi orang semua gitu semua. Allah kata, actually you don't have any pahala pun. Sebab apa? Bila you sedekah, you tak ikhlas. Bila you sedekah ataupun you dapat duit, I give you so many money, you are a billionaire, you are a millionaire at the world, tapi you buat apa? You main judi, you buat benda yang tak baik. So apa you dapat kat dunia tu sementara sajalah. Kat akhirat you tak dapat apa-apa. Para ulama kata kehidupan dekat dunia ni seumpama mimpi bila kat akhirat. Bila kita dekat akhirat, baru betul-betul kita terjaga. Sekarang ni, kita memang terjaga. Sebab kita terjaga daripada tidur kan. Tapi bila kat akhirat, kita terjaga daripada mimpi kita kat dunia. So all of this yang kita lalui sekarang ni is just a mimpi sebenarnya. Macam mimpi. Bukan mimpi, tapi macam mimpi. Seolah-olah macam mimpi. So apa yang kita buat sekarang ni, okay, macam mimpi dekat akhirat. Macam itu. Okay? Syekh Abu Bakar Al-Hafiz Al-Baghdadi berkata, tidaklah diambil ilmu melainkan daripada mulut para alim ulama, iaitu talaki musyafahah. Okey, kalau kita mampu untuk berguru dengan orang, talaki musyafahah tu apa? Kita duduk berdepan dengan dia. Means kalau for example ibu-ibu semua ni alim ulama, saya duduk depan ibu-ibu, saya baca kitab depan ibu-ibu.
Itu talaqi musyafahah. Kalau kita setakat cuma baca dekat internet semua gitu, itu bukan talaqi musyafahah. Itu cuma belajar dekat YouTube saja. Talaqi musyafahah, kita pergi rumah dia, kita pergi dekat masjid ke apa gitu, duduk depan dia, kita talaqi dengan dia. Kalau ada kitab, kita buka kitab lah depan dia. Kalau tak ada kitab macam ini pun boleh. Ini maksudnya talaqi musyafahah. Awak kalau macam kata kita baca Quran kita baca Quran depan guru, awak baca, guru betulkan. Itu talaqi musyafahah. Bukan kita baca Al-Quran, kita buka, kita baca sama-sama dengan dia. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Itu bukan talaqi musyafahah. Itu ikut-ikut je. Lain talaqi musyafahah, kita duduk depan guru, duduk depan alim ulama, talaqi dengan dia, apa dia cakap kita dengar, apa yang dia betulkan kita dengar. Itu baru talaqi musyafahah. Susah nak untuk talaqi musyafahah zaman sekarang sebab tengah COVID kan. Tapi kalau ada pun, kalau boleh ada melalui dekat Zoom ke ataupun dekat mana-mana masjid, sila ambil manfaat. Okey. Kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dawim ala sama'il mawazi' fa innal qalbi iza ghabbin anil mawazi' ummi. Biasakan diri anda untuk menyemak nasihat-nasihat yang baik. Biasakan diri untuk dapatkan nasihat-nasihat yang baik. Kerana apabila hati kosong daripada nasihat-nasihat, maka ia akan menjadi buta. Buta hati. Kalau kita jarang dengar nasihat-nasihat, kita akan keras hati kita. Itu maksud Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kadang-kadang kita punya hati ego. Tak nak terima nasihat. Sebab apa? Sebab jarang ditegur. Kalau orang yang jarang ditegur, dia akan keras hati dia. Jadi kena sering-sering dengar nasihat daripada guru. Ataupun kawan sendiri. Kalau nasihat pun kena dengar. Next one. Kenapa penting menjaga telinga? Mata dan telinga adalah dua anggota yang menjadi pintu terdedahnya lubuk hati. Semua yang telah masuk melaluinya akan tetap menetap dalam hati. Hati itu amatlah mudah terpengaruh dengan sesuatu yang dialaminya. Like I say, macam last month, mata dengan telinga adalah sumber masuknya kita punya data. Sumber masuknya kita punya news. Jadi kalau mata melihat yang haram, telinga melihat yang haram, kita punya hati akan banyak benda yang haram. Kalau mata kita melihat yang halal, telinga kita dengar benda yang baik, hati kita akan jadi baik. Kan Rasulullah kata, ada satu gumpal darah dalam diri kita, yang mana kalau dalam itu baik, semuanya akan baik. Hati kita lah. Tapi in order untuk jaga hati kita, kita kena block all the things yang negatif. Mata jangan melihat yang haram. Telinga jangan dengar yang haram. Jadi macam ginilah. Kalau misal kata kita melihat benda yang haram, kita boleh istighfar, kita tutup mata. Kan? Tapi kalau orang cakap dengan kita, talk benda yang tak baik dengan kita, takkan nak dengar gini pula. Kan? Kalau kawan kita lah, bukan sini lah, kat luar ke apa, ada call kita, terut, Assalamualaikum, salam. Kau tahu tak, dia kat situ kan, dia macam gini tau, dia dah belum apa-apa lagi, dah mengumpat dah. Jadi telinga kita, kalau kita dengar pun, itu dosa sebenarnya. Walaupun kita cuma diam, angguk je, senyum je kan, kita still bersekongkol, kita still sebenarnya berdosa. Sebab bukan yang cakap je dosa, tapi yang dengar pun dosa. Kenapa? Fair tak actually? Fair tak? Yang cakap dosa, yang dengar pun dosa. Fair tak? Tak fair. Tapi itu yang Allah nak jaga kita sebenarnya. Sebab kalau orang kata fair, kalau orang kata tak fair, orang kata tak fair, tadi tak fair kan? Yang berbual dosa, yang dengar pun dapat dosa, orang kata tak fair kan? Kalau tak fair, nanti orang yang dengar, dia makin dengar, syok dengar. Tapi dalam hati tak tahu nak cakap apa. Dalam hati, ya pula betul juga awak cakap gitu. Orang, bila kita selalu dengar benda yang tak baik, hati kita akan tend to jadi tak baik.
Awak cuba dalam 1 bulan ni tak cakap benda yang tak baik. Cakap benda yang baik je. Ataupun awak dengar benda yang baik je. Nanti hati awak akan terbuka untuk mendapat hikmah. Dia tidak akan jadi yang rosak-rosak. Dia tak akan jadi yang rosak-rosak gitu. Kalau hatinya bersih gitu. Okay. Sebab hati mudah terpengaruh dengan sesuatu yang dialami. Contohlah tak nampak apa-apa yang haram. Contohnya kita tak pandang benda haram. Tapi kawan kita selalu cakap dengan kita, ya awak ni cantik lah pakai baju ni. Macam makcik lah. Example. Hari-hari cakap gitu. Hari-hari. Kita diam. Kita diam. Tapi satu hari kita boleh meletup kan? Betul tak? We can exclude, right? Because we hear. When we hear, dia terus masuk dekat hati kita. And hati kita sangat mudah terpengaruh. Kan? Orang cakap, Masya Allah, hari ni awak cantik lah. Hati kita dah berbunga. Kan? Senang je. Orang lain pula cakap, awak ni hari ni tak berzeki macam busuk sikit awak Example. Itu pun kita dah mudah terpengaruh. Example sebab hati mudah terpengaruh. Hati cepat terpengaruh. Jadi apa yang kita dengar, kita kena tapis. Tapis apa yang kita dengar. Okay? Apa dia? Saring apa? Filter. Oh. Okay, filter. Okay, betul. Okay. Menjaga nikmat telinga dengan apa? Tidak mengumpat. Tidak mengumpat. Dengan ghibah sama tak? Tak sama? Kenapa tak sama? Okay, apa berbeza dia? What is the perbezaan? Okay. Kalau mengumpat apa? So sama lah kan? Dia lebih kurang sama sebenarnya. Dia betul lah. Serupa tapi tak sama. Macam gitulah. Okay. Kalau yang saya tahu, mengumpat tu dia memang tahu yang dia tengah umpat. Dia tahu yang dia tengah buat benda tu. Kau tahu tak, ibu Boni dia example maaf ni contoh saja. Okay. Itu mengumpat. Dia tahu benda tu mengumpat. Kalau ghibah, dia cakap macam, kalau ghibah ni dia macam benda yang betul tapi belakang dia. Tapi sebenarnya sama. Sebab umpat pun bukan umpat daripada depan. Kan? Kita umpat kat belakang juga kan? Sama je sebenarnya. Sebenarnya sama. Okay? Dalam istilah Arab, kita sebut ghibah. Dalam istilah Arab, kita sebut ghibah. Dalam istilah Melayu, kita kata mengumpat. Jadi, mengumpat dengan ghibah sama. Sama tak boleh buat lah. Jangan buat. Antara perkara yang lain, jangan kita buat dengan telinga kita adalah kita tidak mendengar bid'ah. Bid'ah tu apa? Tidak mendengar perkara-perkara yang tak betul. Selalunya apa yang alim ulama cakap, bid'ah ni yang sebut dalam bid'ah ni adalah benda-benda yang tidak betul berkenaan dengan Rasulullah. Benda-benda yang tak betul tentang akidah. Example, awak dengar tentang, kalau orang-orang yang non-Muslim lah dia kata, Rasulullah dia kahwin dengan underage. Maknanya dia suka budak-budak lah gitu. So kalau benda-benda tu dia tidak menguatkan akidah awak, dia makin rasa yang awak was-was, itu benda jangan dengar. Kalau akidah awak kuat, awak kata taklah, awak salah ni salah info. Kalau awak betul, awak boleh pegang teguh dengan apa awak punya akidah, then silakan. Tapi ada orang dia tak boleh dengar. Ada orang dia senang was-was. Senang terpengaruh. Jadi jangan dengar benda-benda yang bid'ah, yang tak betul cerita. Okay? Tidak mendengar perkara yang larah. Contoh, muzik yang menghayalkan. Ataupun muzik yang dia menambahkan syahwat. Sekarang ni ada banyak muzik-muzik. Dia bukan muzik je, tapi dia menghayalkan, habis dia menambahkan syahwat. Itu semua tak boleh. Perkara-perkara yang larah. Ataupun perkara-perkara tak baik lah. Jadi boleh tak kita dengar K-pop? Kalau anak-anak yang dekat madrasah, kalau diorang tanya, boleh dengar K-pop tak? Macam mana? Tak boleh Kalau boleh jangan dengar lah. Kalau boleh jangan dengar. Okay? Kalau boleh dengar nasyid je lah.
Dengan qasidah ke, kan, selawat ke, kan, kita ya imam rusli ya sanadi, kan, itu benda yang kita meningkatkan kita punya cinta pada Rasulullah, kan. Khairul bariyah, example, atau apa. Ini bukan kelas nak qasidah, ini kelas yang lain. InsyaAllah nanti bila-bila kalau ada maulid ke apa, kita boleh buat sama-sama, InsyaAllah nanti bila maulid dia akan datang lagi 2 bulan tak silap. Kita boleh buat maulid. Jadi perkara-perkara ni kita boleh buat. Okey, maksudnya perkara-perkara yang baik kita boleh buat. Yang lara, yang muzik-muzik yang tak baik semua jangan kita dengar. Sekali-sekali terdengar, dimaafkan. Maaf katalah kita tengah driving ke, sekali bunyi keluar apa muzik yang macam gitu. Nak buat macam mana, kan? Jangan dengar lah, ataupun kita tukar lain pula. Okey? Yang keempat, tidak mendengar pergaduhan orang. Kenapa? Sebab kita takut jadi batu api. Bila kita dengar, kan, A dengan B gaduh, kita yang C ni nak jadi orang tengah. Tapi nanti kita akan, of course, kita mesti akan tend to rapat dengan A ataupun tend to B. So, kalau bisa kata ada pergaduhan antara mereka, kita jangan masuk campur. Takut kita pun jadi yang nombor 3 pula. Dah lah bukan 2 orang pula gaduh, tapi 3 orang. So, maksudnya jangan ambil kisah dan jangan ambil jangan masuk campur lah maksudnya. Tapi ambil peduli. Ambil peduli tu maksud apa? Tahu yang mereka gaduh, just look from far. Jangan sampai orang bertumbuk lah gitu. Boleh tahu, tapi jangan sampai masuk campur. Jangan sekali, okay, tumbuk macam gitu, jangan macam gitu, okay. Kalau tak nanti kita ni yang kita supposed to be middle person, kita pula yang gaduh dengan A dengan B pula. A dengan B dah baik, kita pula yang orang tak gaduh dengan kita. So susah lah. Jangan jadi orang yang kalau jadi orang tengah, kalau kamu mampu dan yakin jadi orang tengah yang baik, yang mampu selesaikan masalah, silakan. Tapi kalau tak boleh, jangan kita indahkan. Takut kita yang terbawa pula, terjebak pula nanti. Okay? Yang akhir, tidak mendengar suara perempuan untuk lelaki di luar sana, agar tidak menimbul fitnah. Sebab lelaki ni dia mudah meningkat syahwat mereka, walaupun hanya dengan pandangan mata. Apalagi dengan suara perempuan. Maksudnya suara perempuan ni kalau kita kat luar ataupun kat mana-mana lah, kalau dengan suami tak kisah. Nak manja-manja boleh. Cakap baik-baik dengan suami, yes, kena manja-manja lah, of course, kan. Kena cakap baik-baik, kan. Tapi kadang-kadang kita terbalik lah. Zaman sekarang zaman terbalik saya rasa. Dengan suami suara keras, kan. Suami keras sikit dengan suami. Tapi dengan orang luar bukan main lembut lagi. So terbalik. Jadi kalau boleh kita jangan macam itu. Okay? Macam mana pun suami kita kena cakap dengan baik lah. Okay? Kena ada hormat. Itu paling penting. Kena ada hormat. Jadi lelaki kat luar tak boleh cakap lemah lembut. Sebab tu zaman Rasulullah, masa kalau sahabat Nabi datang ke rumah, kalau ada isteri Nabi berbicara dengan sahabat Nabi, dia akan cakap direct je. Assalamualaikum, yes, nak apa? Very very direct. Dia tak ada macam nak apa, nak kopi ke, duduklah dulu. Dia tak ada gitu. If you want to talk to Rasulullah, you wait here. Wait for a while. Okay? Kalau pun if you want to convey message pun, cakap direct. Tak ada cakap depan-depan. Okay? Zaman Rasulullah dulu, kalau wanita nak berbual dengan lelaki ataupun lelaki berbual dengan wanita, kena ada tabir. Tak boleh nampak. We cannot directly see your eyes. Sebab nak menjaga pandangan. Kan? Sebab pandangan mata tu sangat dahsyat. Kan, tengok, Masya Allah, cantik je dia, macam gitu. Kan? Ataupun kat mana-mana ke, kat luar, Masya Allah, handsomenya, kan, tengok aja gitu. Tak boleh. Tu tak boleh, tak boleh. Sebab tu hati sangat mudah terpengaruh. Benda-benda cantik, benda-benda yang handsome, benda-benda yang apa, kacak-kacak ni semua kita senang terpengaruh. Okay? That's why kita tak boleh
jaga mata kita dengan baik, jaga telinga kita dengan baik. Lagi-lagi perempuan suka dengar benda-benda yang sweet daripada lelaki. Kalau ada yang pacaran kan, kena jagalah, jaga tak boleh nak manja-manja sangat, tak boleh lah. Dah kahwin boleh manja. Macam saya tadi I said lah, zaman sekarang zaman terbalik lah. Masa zaman pacaran itu yang manja, tapi bila dah kahwin keras-keras pula suaranya. Tak boleh macam gitu. Okay, tak boleh gitu. Kita kena ubah. Tak boleh macam gitu. Rasulullah tak pernah tinggi suara dengan isterinya. Tak pernah. Isterinya pernah lah, of course. Isteri-isteri Ummul Mukminin pernah tertinggi suara. Tapi itu pun dah ditegur oleh Allah SWT. Isteri kan tak sempurna, manusia tak sempurna, tapi Rasulullah nak tunjukkan yang sebagai lelaki, walaupun isteri macam itu, Rasulullah tak pernah tinggi suara, tak pernah pukul isterinya. Hebatnya Rasulullah. Jadi kita pun nak kena embody, kita kena ambil sifat Rasulullah macam itu. Okay, next one ni apa ni, ada komik pula tiba-tiba. Kita check, kita start dari sini. Start sini. Dia start daripada sini. Salina, kau tahu tak rohani tu? Dia bila start dia kan. Kawan dia pula, oh ya ke? Betul, saya tak tipu. Biasalah, ini semua dialog orang mengumpat. Kan? Lepas tu kawan dia, ini macam ibu ni bukan pakai kacamata? Bukan. Okay. Dia kata apa? Mengumpat. Siapa tu? Dia kata, alah Husna ni. Orang pada Husna lah, bukan Boni. Okay. Alah Husna ni, kami bukannya cerita pasal awak. Dia kata gitu. Awak mengapa nak sibuk? Ni yang dua-dua lah ni nak sibuk pula nak bercerita. Dia kata, saya mencerita ke ataupun cerita siapa, yang penting kita still berdosa dekat orang yang mengumpat tu kan. Malah yang dengar pun dapat saham yang sama. Jadi orang yang mengumpat A dengan B, kalau ada C yang dengar pun, tiga-tiga dapat dosa. Bukan yang cakap je, yang dengar pun dapat dosa. Dan sebab tu Husna, dia kata jangan mengumpat untuk stop dosa tu. Kalau dia kata stop, yang dua ni masih nak mengumpat, dia dah terlepas tanggungjawab. Means dia tak dosa. Tapi kalau dia stay, dia dosa. Kalau dia cakap, dia dah kata janganlah mengumpat, jangan mengumpat, tapi dia stay juga nak dengar, still dosa. Kalau dah cakap tapi dia alih tempat lain, dia pergi tempat lain, dia still mengumpat juga dua-dua tu, then dua je yang berdosa. Yang pergi tu tak dosa. Okay, next. Tidak mengumpat tapi dengar sahaja. Janganlah kamu sangka dosa memperkatakan orang itu sahaja tertentu bagi orang yang berkata saja. Tapi dosa itu terkena juga pada orang yang mendengar perkataan itu. Sebab sabda Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain adalah bersekutu, means bersekongkol bersama dalam dosa dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dikira orang yang mengumpat juga. Ada tak orang mengumpat seorang-seorang? Itu orang yang kurang siuman lah kan. So maknanya kalau kita ada, saya dengan sahabat saya cakap dengan orang, dengan dia, tapi dia diam je, dia macam dia diam, dia pun dia kira mengumpat juga. Walaupun saya yang cakap dari A sampai Z, saya cakap, tapi yang dengar pun dikira mengumpat juga. Jadi orang yang dengar tu, dia sebenarnya kena kata, tak mau jangan cakap suara lain lah. Cakap pasal benda lain. Kan mengumpat tak bagus, kan ghibah tak bagus. Macam gitu. Kena sebut, kena cakap. Nanti kawan nak, alah kau ni kau bersama ke gitu. Yelah, kita bersama-sama. Jadi jangan sama-sama dosa kan. Aku ingatkan kamu macam gitu. Sama-sama kena saling ingatkan. Ni cerita betul ni. Ada seorang perempuan yang pendek datang ke rumah Nabi SAW. Dan ketika dia keluar, perempuan ni dia jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah lah, dulu boleh jumpa Rasulullah kat rumah kan.
So dia jumpa Rasulullah, dia keluar dah habis urusan dia dengan Rasulullah, dia keluar. Isteri Rasulullah kata, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, alangkah pendeknya orang tu. Macam cakap dengan suami lah. Bang, pendek orang tu. Macam gitu. Very, very spontan gitu. So, mendengar tu, Nabi kata apa? Engkau ghibah ya Aisyah. Engkau ghibah. Nabi kata, saya tak sebut kecuali apa yang sebenar ada padanya. Kalau konon macam dialog sekarang ni, betul lah saya kata dia pendek apa? Apa nampak kan dia pendek macam gitu. Tapi Nabi kata apa? Walaupun yes betul dia pendek, tapi engkau telah menyebutkan yang paling jelek pada dia. Means, kalau orang tu ada depan mata kita, cakap tak benda tu? Awak pendek. Mesti kita rasa macam, tak cakap kan, macam awkward lah. Kita macam rasa macam malu kan. So, kalau awak cakap di belakang dia, mesti awak ribah lah. Wah, pahala tu. Pahala, insyaAllah. Tapi itu maksudnya bukan ribah sebab dia cakap depan awak kan. Okay, sudah minta maaf. Cakap minta maaf lah. Okay, faham. Asalkan dah minta maaf dah okey lah Okay. Jadi macam gitulah. Okay, riba maksudnya cakap belakang dia tentang perkara yang betul tapi jelek pada dia. Okay, Rasulullah kata apa? Hati-hati dua perkara. Apa dua perkara ni? Kalau awak cakap benda yang tak baik pada style dia and awak cakap benda yang tak betul, bisa awak bohong. Kalau awak cakap pasal dia yang betul tapi awak cakap belakang dia, bisa awak ribah. So dua-dua salah. Cakap betul pun salah, cakap tak betul pun salah. Sebab apa? Sebab kita nak Islam ni nak jaga kita. Jaga untuk tak mengumpat belakang orang. So when you talk about people but it's untrue, salah, awak bohong, awak dapat dosa bohong. Kalau benda tu betul, yes, dia memang pendek and awak cakap belakang dia, awak ribah, awak cakap, awak umpat pasal dia, pun dosa juga. So apa yang kita bercakap, jangan cakap apa-apa pasal orang. Itu paling senang. Jangan cakap apa-apa pasal orang. Tak payah cakap pasal orang lah. Does not make us any richer lah. Example, awak tak miskin, awak tak kaya pun kalau cakap seorang. So jangan cakap seorang. Cakap pasal diri kita. Cakap diri kita, kita nak ubah, kita nak jadi orang yang baik. So kita kena penuhi kata-kata kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Mengapa kita wajib, ada lagi 3 more slide. Mengapa kita wajib menjaga telinga? Kerana kata-kata adalah seperti makanan. Okay? Our words macam food. Macam kita makan. Apa yang kita cakap boleh menjadi mudarat ataupun boleh jadi manfaat. Kalau cakap kita benda yang baik, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita cakap benda yang tak baik, kita akan dapat keburukan. Contohnya, bayi dalam kandungan. Kalau kita pregnant, bila kita pregnant, at 18 weeks of pregnancy, bila bayi dah 18 minggu pregnancy, dah boleh dengar. Dah boleh dengar. At 18 weeks aja, bayi dalam kita punya kandungan dah boleh dengar. At 6 or 7 months pregnancy, dah besar kan baby kita, dah boleh dengar suara ibu. Sebab tu sebab tu Islam kata, bila kita mengandung, ibu-ibu kena jaga cakap. Sebab apa yang ibu cakapkan, bayi boleh dengar sebenarnya. Cuma tak faham je, but they can hear. So bila pembesaran bayi tu bukan bila dah beranak tau, bila dah lahirkan, tak. Dekat dalam kandungan pun dah dengar. That's why ada research cakap, kalau since dalam bayi tu, dalam baby, dalam kandungan tu, bila kita dengarkan ayat-ayat suci Quran kan, zikir, nanti dia akan membesar dengan baik. Dia jadi benda yang positif. Tapi kalau ibu tu dia macam at the place yang pembesaran dia tak baik kan, macam orang suka maki-maki ke apa semua, nanti dia akan stress the baby. Susah untuk ibu untuk melahirkan nanti. So main peranan sebenarnya. Baby dari kecil pun dah dengar. Example, kalau ada yang pregnant dari kecil pun at 18 weeks InsyaAllah siapa yang dah kahwin, InsyaAllah boleh mengandung nanti.
Tapi kena take note lah, okay? Baby daripada dalam perut pun dah boleh dengar suara ibu. So apa yang ibu cakap dah boleh dengar dah. So kadang-kadang kalau kita nampak kan ada ibu macam dia pegang-pegang perut dia kan. Sebab the baby actually can hear what the ibu say. Kalau baby kata macam kalau ibu kata dah lapar nanti baby akan dengar sebenarnya. Dia boleh respon sebenarnya, cuma dia respon in dia punya way lah. Dia tak cakap, dia bukan boleh berbual dengan kita kan. Tu takutlah pula kan. Dah bukan baby dalam tu kan. Takut maksudnya dia boleh respon and dengar apa yang ibu cakap. Dekat 18 weeks ni yang this one ni, dia actually dia boleh dengar apa tau? Dengar ibu punya heartbeat. So dia dengar ibu punya heartbeat. Macam gitu. Okay. Okay. Kesan daripada kata-kata yang didengar adalah lebih lama daripada kesan makanan. Kerana makanan yang ada dalam usus boleh hilang dengan tidur ataupun dengan aham-aham lah. Kita pergi toilet kan. Kita boleh buang. Tapi kata-kata yang didengar sebaliknya, kadang-kala ianya boleh kekal seumur hidup dalam hati. Example gaduh sampai 7 keturunan pun aku takkan maafkan dia. Example. Sampai gitu sekali. Sebab kata-kata. Kalau gaduh A dan B. Kalau makanan tak sedap, kita boleh buang. Kan? Ataupun kalau dah makan pun kita boleh buang cara lain. Tapi kalau kata-kata yang hurtful, kan? Hurtful very kita rasa sakit hati sangat. Sampai bila-bila pun kita boleh ingat. Semua orang lalui benda tu. Saya rasa semua orang lalui. Ada tak sampai sekarang ni, daripada kita kecil sampai sekarang kita masih ingat satu insiden yang kita rasa terluka? Mesti kita ingat. Kan? Sebab apa? Betul lah. Sebab kata-kata yang hurtful tu kita akan ingat sampai bila-bila. That's why Islam, Rasulullah kata jangan cakap benda yang tak baik dengan orang. Sebab apa yang kita cakap 10 years ago, after 10 years also, bila kita nampak orang tu, kita akan ingat apa yang dia kata. Bukan orang tu kita ingat tau, tapi apa yang dia buat, apa yang dia cakap dengan kita. So hati-hati. Kesan daripada kata-kata yang didengar lebih lama. Example, kita dengar orang ni baik. Example siapa nama ibu? Ibu Sahana. Saya kenal Ibu Sahana. Example saya kenal Ibu Sahana. Pada saya Ibu Sahana orang yang baik. Tak ada masalah. Okay? Alhamdulillah, tak ada masalah lah. Ahli syurga. Alhamdulillah. Semualah ahli syurga. Okay. Sekali tiba-tiba orang lain datang. Tahu tak Ibu Sahana tu dia gitu-gitu tau dengan saya. Example balas balik pula. Okay. Example, orang lain datang saya, Ibu Sahana ni dia gitu-gitu tau. Awak tak pernah lalui dengan dia ke? Awak kawan dengan dia ke? Dia okey tak macam dia gitu? So saya yang baik dengan Ibu Sahana, okay? Saya yang baik dengan Ibu Sahana, saya akan jadi macam betul ke dia macam gitu? Tahu tak? Sebab ni kata-kata yang kita dengar dia akan masuk dalam hati. Unless kalau kita memang kenal rapat lah dengan Ibu Sahana. Tak betul ni, semua tak betul ni, awak semua salah. Dia je paling baik, dia paling sempurna. Example macam gitulah. Tapi jarang lah. Maksudnya kalau kita kawan-kawan pun, kita kalau dengar pun kita tak sedar hati kan. Macam betul ke dia macam gitu? Example kita pernah lalui kan benda-benda gitu. Sebab apa? Sebab kata-kata orang sebab kata-kata orang boleh buat kita terkesan. Padahal kita tak ada apa-apa dengan dia pun. Tapi orang lain cakap dengan kita sebab mungkin dia iri hati ke, ataupun mungkin dia sakit hati dengan Ibu Sahana. Mungkin apa? Jengkel apa? Marah. Oh, jengkel tu bukan macam tak suka benci. Oh, benci sama. Okay. Mungkin orang tu jengkel lah dengan Ibu Sahana. Example kan. So jadi macam gitulah. Jadi kita kadang-kadang kita lalui macam gitu kan. Kita ada sahabat kita kan, kawan-kawan lain kita dengar cakap orang ni macam ni tau, awak jangan kawan dengan dia lah, macam gitu. Padahal kita dengan dia tak ada apa-apa, tapi disebabkan kata-kata orang lain, kita jadi tak friend. Kita macam terus alamak, tak jadi kawan dengan dia. Alamak, dia ni macam gini tak mau. Example. Ataupun
kita ada kawan kita cakap, kau jangan kawan dia tau, dia suka minta duit, example. Padahal tak minta duit pun, dia pinjam je duit orang tu, mungkin tak kasih balik ke apa ke tak tahulah, tapi dia sebab dia marah kan, dia bilang kita kau jangan kawan dengan dia nanti dia asyik minta duit je. Padahal orang tu bukannya minta duit, dia pinjam je. Tu salah faham. Bila salah faham, kita pun tak kawan dengan dia macam gitu. Tapi bab duit ni sangat-sangat sensitif. Jangan, kalau boleh tak mau ni lah. Kalau kita ada hutang orang, kita kena selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Okay, next. Kenapa kita wajib menjaga telinga? Sebab segala anggota badan kita akan dihisap. Okay, segala anggota badan kita bakal dihisap di yaumil qiyamah. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Okay, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, dan hati, wal fuadah, dan hati, kullu ulaika, semuanya itu, kana anhu mas'ulah, akan dipertanggungjawabkan. Nanti dekat yaumil qiyamah, segala anggota badan kita akan diam. Mulut kita akan lock, kena zip. Yang akan berbicara anggota badan kita, amalan kita. Yes. Tangan buat apa? Mata buat apa? Kaki pergi mana? Yelah. Macam gitu. Jadi segala perkara akan dihisap oleh Allah. Tak ada terkecuali pun. Tak ada benda pun yang tertinggal. Jadi hati-hati apa yang kita lihat. Hati-hati apa yang dilihat di TikTok semua. Hati-hati. Saya kurang gemar sebenarnya TikTok, sebab dia ajar kita benda yang tak baik lah. Dia buat kita overshare. When we overshare, kita akan nampak banyak sangat flaws. Saya tak rasa sini macam gitulah, tapi kalau kat luar tu ataupun mungkin dekat anak-anak madrasah tu, saya akan cakap dengan mereka, jangan nak tengok boleh, jangan buat. Nak tengok video-video yang bermanfaat boleh, tapi jangan kita macam joget ke apa itu saya sendiri, saya punya opinion, saya tak kasih. Saya tak kasih. Tapi kalau ibu-ibu rasa okey lah, untuk saya tak kasih. Sebab muslimah dia kena ada haya, dia kena ada malu. Dia tak boleh macam gitu depan orang. Betul. Dengan suami kat rumah boleh, silakan. Nak joget dengan suami pun silakan. Paling-paling pun nanti dia kata, awak dah buang tebiat ke apa? Itu je lah. Tapi maksudnya kalau kita nak joget-joget ke apa, kat rumah boleh, sendiri boleh. Rekod kalau boleh jangan. Sebab dia merendahkan maruah kita. Kita ada haibah. Haibah tu kita punya maruah. Okay, kalau kita nampak, example kita nampak ibu ni kan pergi sini every Sunday, go here, baca Quran semua. Sekali kita nampak kat TikTok tengah buat benda gitu, kita akan gurau. Betul ke? Tak kan? Hopefully bukan. Maksudnya benda-benda yang tak bermanfaat macam joget-joget tu tak boleh lah. Tapi sebab apa? Sebab kalau kita nampak orang tu, kita akan nampak dia macam kurang haibah. Kita akan kurang respect dengan dia. Kita nampak tak Habib semua buat macam itu? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab haibah. Nak jaga diri kita. So kita yang perempuan pun mestilah jaga diri kita, maruah kita. Sebab orang akan nampak, orang akan tengok macam itu kan. Kalau orang tengok, orang bukan tengok rupa je. Tak, orang tengok badan kita, orang tengok semua pergerakan kita. So zinah mata. So kita kena hati-hati. Laki-laki dan perempuan lah, sama-sama jugalah. Ada kat TikTok pun sama, laki-laki buka baju semua. Astaghfirullahalazim. Aurat lah, tak boleh lah. Tak boleh. Okay? Walaupun badan dia ialah besar-besar ke ketak-ketak ke apa, tak boleh. Kita tak boleh tengok benda tu. Okay? Mata kita kena jaga. Okay? Mata, like I said last month, mata yang haram, mata yang memandang benda haram tak akan dapat melihat Allah.
Tu paling sedih lah. Kalau mata kita asyik bercakap tengok benda yang haram je, telinga kita asyik dengar benda yang haram je, takut-takut tak dapat melihat Allah dalam syurga nanti. Sebab mata yang melihat benda yang baik saja yang boleh lihat Allah dan Rasulullah. Kalau mata kita tak train dari sekarang untuk lihat benda yang halal, takut nanti kat syurga tak dapat melihat Allah. Tak semua tahu dapat melihat Allah dalam syurga. Kalau for example, kita semua dah dapat syurga, masuk dalam syurga insya-Allah, tapi tak semua di kalangan kita dapat melihat Allah. Cuma Allah, siapa yang Allah kasih saja dapat melihat. Macam itu. Mata-mata yang mana tak melihat benda haram, Allah akan tunjukkan zatnya pada kita. Macam itu. Siapa nak lihat Allah? Semua nak lihat Allah. Semua nak lihat. Sedangkan Nabi Musa AS minta untuk Allah timbulkan diri, di antara bukit pun dia pengsan. Pengsan sebab apa? Kudrat tak boleh nak menampung zat Allah yang maha besar. Tak boleh. Tapi dekat syurga, insya-Allah, Allah akan pilih siapa yang matanya memelihara, yang terpelihara untuk melihat zat Allah dengan sempurna. Tak ada hijab tau. Pasal Nabi Musa AS minta tu ada hijab. Ada hijab. Means matanya terhijab. That's why dia pengsan. Itu pun terhijab. Tapi dekat syurga tak ada hijab. Kita akan melihat dengan mata kepala kita. Langsung. Tak ada hijab. Tapi apa demi kriteria? Kriteria dia untuk mata kita sekarang ni, start sekarang, pelihara mata kita daripada benda yang haram. Jangan tengok benda-benda yang tak baik. Baru boleh lihat Allah dalam syurga. Okay? Last but not least. Okay, last. Doa ni sangat baik. Okay, doa ni sangat baik. Kalau boleh kita amalkan. Doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Okay. Allahumma inni. Kita sama-sama boleh? Together, kan? Jadi doa ini Rasulullah pesan untuk kita amalkan kalau boleh. Okay? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada benda-benda yang tak baik kepada pendengaranku. Wa min syarri basari. Daripada benda-benda yang menjelekkan mataku. Okay? Wa min syarri lisani. Daripada benda-benda yang tak baik daripada lidah aku. Wa min syarri qalbi. Dari benda-benda yang tak baik dalam hati aku. Wa min syarri maniyi. Dan daripada kejelekan pada mani ataupun kemaluanku. Maksudnya, di sini kita boleh minta kepada Allah untuk melindungi kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Mata kita, pendengaran kita, lidah kita, hati kita dan juga kemaluan kita. So, all these anggota sangat-sangat kena jaga. Okay, antara doa yang lain, dalam sini tak ada. Antara doa yang lain, very short punya doa. Allahumma ahsanta khalqi wa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Itu paling senang juga. Itu pun very short. Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, macam mana engkau elokkan kejadian aku, fa ahsin khuluqi. Maka kau elokkan aku punya akhlak. Senang. Bersolat, bercermin. Yes, itu boleh. Memang itu doa cermin, betul. Itu pun doa kita nak solat pun. Itu doa-doa yang kita baca masa lihat cermin ke apa semua tu, kita boleh bawa dalam solat kita sebenarnya. Maksudnya lepas kita dah Assalamualaikum, kita boleh baca tu. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Macam mana kau dah baikkan aku punya kejadian, kan? Cantikkan kita, sempurnakan kita, kau cantikkan lagi kita punya akhlak kita. Macam itu. Okay. Saya rasa itu saja pada hari ini. Dah selesai bab telinga. InsyaAllah bukan minggu depan bulan depan kita akan cakap tentang
Lidah. Lidah paling banyak sekali. Paling banyak sekali. Bukan tak bertulang. Banyak sangat dia punya tulang dia. Okay. Banyak sangat. Paling kecil tapi paling bukan bukan sangat lembut. Itu macam lidah apa tu? Lembu Paling kecil tapi paling bahaya. Paling tajam betul. Okey, saya satu saja. Boleh? InsyaAllah kita tutup majlis hari ini dengan tasbih kafarah. Ada soalan tak? Tak ada soalan tak apa? Tak ada? Okey. Kita tutup dulu. Kalau ada tak apa, lepas ni boleh. Boleh? Tutup Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, insya-Allah. Alhamdulillah.